Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei. Rumah terbuka wadah terbaik merapatkan hubungan silaturahim dan saling bermaafan sesama insan. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Kubah Makam Diraja bagi majlis tahlil menjadi tradisi sempena Hari Raya Aidilfitri. Sorotan istiadat keberangkatan ke Kubah Makam Diraja mengimbas kembali detik-detik bermakna semasa istiadat tersebut berlangsung. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Rabbana awzib sudurana wa yassir bihi umurana Muhammadan wa sahbihi bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abdurrahman berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei. Perlawanan antara DPMMFC dan Penabai Kuala Tutong Football Team PKTFT itu berlangsung petang tadi di Stadium Mini Jerudong Park. Berangkat sama anak-anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Manhol Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim beraksi sebagai ketua pasukan DPMMFC. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC menewaskan PKTFT dengan jaringan 12-0.
Penerbitan buku-buku baharu Pusat Sejarah Brunei, usaha kara memahami kepentingan sejarah. Ikuti bahan beritanya seketika nanti bersama dengan bahan berita lainnya. Hari Raya Aidilfitri antara peluang untuk semua sama-sama memperkokohkan hubungan sosial antara satu sama lain dengan adanya rumah terbuka, jamuan di pejabat-pejabat dan sebagainya. Dr. Haji Muhammad Syahrul Azmi bin Haji Abdul Mulung, penolong Rais Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, mengongsikan kebaikan Hari Raya dalam memperkokohkan hubungan sosial di negara Brunei Darussalam. Terbuka, mengadakan beberapa jamuan dan sebagainya, bukan saja menzahirkan rasa kesyukuran itu untuk diri kita sendiri, tapi kita ni ambil masa, ambil peluang juga untuk sama-sama mengeratkan di antara hubungan silaturahim, menjemput sahabat handai dan sebagainya. Penolong Rais Kupu SP juga mengingatkan kepentingan dalam memperkokohkan hubungan antara keluarga. Jadi ibu bapa waktu hari raya ni poin pentingnya adalah sama-sama menasihati anaknya, saling maaf memaafi. Artinya ibu bapa tu memulakan contoh yang baik, jadi anak-anak akan mengikut dan keluarga yang harmonis betulnya akan menjana kemajuan bagi negara. Sebab kalau sekiranya keluarga tu indah kukuh, keluarga tu goyah, ia akan melibatkan negara kita ni juga. Sambutan Hari Raya Aidilfitri di negara ini masih meriah walaupun Syawal sudah memasuki minggu pertama. Amalan rumah terbuka juga bermula pada ketika ini setelah selesai berkunjung ke rumah ibu bapa dan keluarga terdekat. Rumah terbuka bukan sekadar meraikan para tetamu yang diundang, bahkan ianya dihasrat merapatkan jurang hubungan sanak saudara dan rakan taulan. Kemeriahan rumah terbuka memupuk semangat perpaduan pelbagai kaum di negara ini. Jemputan bukan hanya di kalangan beragama Islam, malah pelbagai masyarakat. Konsep tersebut melambangkan keindahan agama Islam yang tidak menghadkan sambutan untuk orang Islam sahaja, bahkan menarik sama pelbagai agama dan budaya berkongsi hari kebesaran dan kegembiraan umat Islam. Bukan sahaja terhad kepada kita ni sanak saudara yang beragama Islam, kawan-kawan, bahkan jiran-jiran itu pelbagai bangsa dan pelbagai agama dipanggil juga sama-sama untuk meraihkan hari raya ni. Jika menghadiri beberapa jemputan rumah terbuka dalam masa sehari, berpada-padalah menikmati jamuan yang disediakan. Kadangnya sampai 8 buah rumah tu dia gajalah makan tu orang ala kadar lah. Sekurang-kurangnya kita ni makan lah, kita ni makan jemputan orang. Dia boleh di atau cakap indah tu kalau orang menjemput untuk rumah terbuka ni, kalau dia dimakan kesian juga, sedikit semacam lah. Amalan unik rumah terbuka sentiasa dinanti-nantikan semasa Hari Raya Aidilfitri. Walaupun bukan menjadi tradisi sejak dahulu kala, namun manfaatnya menjadi pegangan iaitu merapatkan sanak saudara yang dekat dan memesrakan yang jauh. Mengeratkan lagi silaturahim lah. Ada yang pernah terjumpa pun terjumpa, kira tahu-tahu ada saudara. Dapat mengetahui saudara sama yang saudara yang jauh-jauhan boleh kenal juga. Ucapan selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami daripada Pejabat Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Cawangan Daerah Tutong mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Stesen Penyelidikan Pertanian di Rau Tutong ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. We from the Sultan Haji Hassan Bolkiah Faculty of Law, UNISA, would like to wish you Eid Mubarak minal aidin wal faizin. Kullu aam wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Republik Arab Mesir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu amin wa antum bi khair. Kami dari HK Family ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kami dari keluarga Haji Duraman dan Hajah Piah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. 5 buah judul buku dan sebuah majalah wahana sejarah terbitan Pusat Sejarah Brunei baru-baru ini merupakan usaha pusat tersebut dalam memastikan rakyat serta penduduk di negara ini memahami kepentingan sejarah dalam pembangunan dan perkembangan negara dan bangsa. Buku-buku bertajuk Aspirasi Negara, Mahkota Bangsa Jilid 1, Kampung Air, Warisan Bangsa Brunei, Sultan-Sultan Brunei, sebuah biografi ringkas, Castilian War, Sultan Bolkiah versi bahasa Inggeris dan majalah wahana sejarah bilangan 2 juga boleh dijadikan sebagai rujukan kepada para pengkaji sejarah tanah air. Ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei, buku Aspirasi Negara Mahkota Bangsa mengetengahkan rintisan perjalanan sejarah negara Brunei Darussalam berdasarkan pandangan, idea dan pengalamannya dalam melestarikan nilai kehidupan berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja. Buku ini adalah merupakan koleksi artikel-artikel mengenai dengan falsafah negara kita ini, negara Islam Beraja, yang telah saya karang dan juga hasil daripada pembentangan dalam seminar, persidangan dan juga dalam forum dalam dan luar negeri sepanjang khususnya ketika saya bertugas di Pejabat Majlis Tertinggi Islam Beraja. Bahkannya yang paling penting ia adalah merupakan warisan bangsa Brunei yang mana menjadi pegangan cara hidup kita ni dan juga yang merupakan menjadi identiti dan jati diri. Juga dikongsikan objektif penerbitan bahan-bahan bacaan tersebut. Buku-buku ini diterbitkan antaranya adalah menyemarakkan semangat kebangsaan, menggalakkan penulisan dan ilustrasi sejarah Brunei kepada masyarakat, menghargai dan mengiktiraf bakat tempatan, mempromosikan budaya membaca dan menulis dan tentunya menyediakan platform untuk berkarya. Daging lalap Afrika atau lebih dikenali sebagai biltong yang hanya terdapat di Afrika kini boleh diperolehi di negara ini. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenainya, Rosimah Sulaiman ada laporannya. Jika biltong Afrika mempunyai rasa yang enak, apa kurangnya daging lalap Afrika bersih tempatan keluaran syarikat Biltong Browse.
Pengalaman melawat ke Afrika Selatan menjadi langkah permulaan kepada pemilik Biltong Browse untuk menghasilkan daging lalap cita rasa Brunei. Dengan mengekalkan ramuan asal, biltong bersih tempatan dihasilkan dalam 4 perisa untuk menepati cita rasa masyarakat tempatan. Proses pembuatannya begitu mengutamakan kebersihan. Biltong ini kira daging karing. Daging karing tapi style South Africa. Orang panggil biltong sana. Tapi kami panggil daging lalap. Tapi cara membuat lainlah, ada lain sikit. Biltong kalau membuat, ia marinate sehari and then kami gantung, ia karing for about 4-5 hari lah. And then kami potong, makan terus. Aku anong minat daging lalap apa semua. Aku bawa ke Brunei lah. And then pasal habis sudah aku makan itu, aku buat sendiri. And then ada kawannya, apa kan tu? So, cubalah bagi orang. Nyaman juga. Kalau jual aku ni lah. Dari 200 pek seminggu, Biltong Browse kini menyasarkan untuk meningkatkan lagi pengeluaran produknya untuk memenuhi permintaan pasaran tempatan. Laporan Rosima Sulaiman untuk Berita RTV. Berjareh, berkareh, belureh menjadi pegangan dan inspirasi seorang pengusaha dari daerah Tutong dalam mengendalikan sebuah kafe yang berkonsepkan santai. Kafe tersebut menggabungkan cita rasa moden dan menyajikan kuih-muih tradisional. Mula beroperasi sejak tahun lalu, Tamu Cafe terletak di bangunan komersial Bukit Bendera Pekan Tutong milik Dang Haja Aziyati binti Haji Ibrahim, merupakan seorang jurutera di sebuah syarikat swasta. Baginya, menceburi bidang perniagaan merupakan minat yang mendalam. Kami punya speciality is our freshly brewed coffee and also kami ada matcha drinks as well. Dan itu kami gabungkan dengan sesuatu yang tradisional, iaitu kuih-muih Melayu yang ada di kaunter kami ini adalah supply-nya daripada home base. Mostly-nya, kebanyakannya adalah daripada suri rumah tangga. Menggabungkan cita rasa moden dan tradisional, Tamu Cafe tidak sekadar menyediakan hidangan tetapi turut memberi sokongan kepada komuniti setempat. Bagi kami, Bisai juga ada orang-orang Brunei sendiri yang melayan customers, especially kalau customers kami, kalau pagi itu banyaknya orang tua-tua lah. Dan di sini bukannya akan sekadar mencari duit. Di sini ni, we are building characters. Building characters artinya di mana-mana lepas ini kalau ada opportunity yang lebih bagus untuk orang bekerja, they are already instilled that values and integrity sebagai pekerja.